Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator, Datuk dan Datin dan semua para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah anugerahkan kepada kita panjang umur lagi. Sampai hari ini kita telah masuk 13 Muharram 1445 bersamaan dengan 31 Julai 2023. Kita juga telah melalui hari-hari yang begitu ceria di awal Muharram. Sebagaimana kata ulama salafus salih, ulama salah mengatakan, ulama salah ni akan menceriakan 3 kali 10. Menceriakan 3 kali 10. Apa makna 3 kali 10? 10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram dan 10 terakhir Ramadan. Jadi 3 kali 10. Jadi Alhamdulillah 3 kali 10 ni kita dah lalui. Dan anda rasa ramai di kalangan kita telah pun mengambil kesempatan dari peluang-peluang dan ruang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk meningkatkan ilmu, menambahkan ketaatan, memperbanyakkan ibadat. Sebab inilah peluang ketika kita masih berada di atas bumi sebelum kita berada di dalamnya. Jadi para penonton, para pencinta ilmu sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Kitab kita ni nama dia Dunia Bukan Syurga. Ini adalah merupakan nota tazkirah ataupun orang panggil nota tasawuf. Dia lebih mesra. Masyarakat kita ni sebut tasawuf baru dia orang panggil jelira. Dah, jelira. Rasa lebih semangat untuk belajar. Sebab lebih dekat dengan jiwa kita, iaitu ilmu untuk mendidik jiwa, membersih nafsu dan menjauhi perkara-perkara sifat-sifat yang tidak baik. Dia panggil as-sifat al-mazmumah yang ada dalam diri kita masing-masing. Setiap kita akan menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari dalam dan dari luar. Maka perbincangan kita pada kali ini, bab yang ke-7 dalam buku ini, bahaya mata melihat. Mata anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Ta'ala beri kepada kita mata untuk kita melihat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala telah menyatakan bahawa mata itu diguna untuk dunia dan digunakan untuk akhirat. Apa dia untuk dunia? Kita gunakan untuk tengok barang-barang. Dalam kerja buat kita nak buat apa pun kena ada mata. Dalam bisnes kita, barang-barang yang kita nak jual, kita kena tengok. Yang kita nak beli pun kena tengok. Jadi itu kegunaan untuk dunia. Kita nak kenal kawan-kawan. Tapi kegunaan untuk akhirat lebih besar, iaitulah kita nak baca Quran, nak tengok kitab, nak tengok orang-orang yang soleh, nak tengok keluarga kita yang baik-baik. Maka kita mengatakan itu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Allah SWT telah menganugerahkan kepada kita dengan terlalu banyak nikmat. Banyak nikmat. Tetapi ada kalanya nikmat itu dalam bentuk mihnah. Mihnah ni kena tulis mula. Mihnah ni makna tribulasi. Sama ya tu. Mihnah tu bunyi Arab. Tribulasi tu bunyi orang putih. Yang Melayu kata cubaan. Maknanya kita ni akan melalui nikmat sama ada berbentuk cubaan ataupun berbentuk ujian. Jadi kita dua-dua kita lalui. Kenapa? Kerana Allah mahu melihat kita sebagai seorang hamba-Nya dan di manakah kita apabila diuji oleh Allah. Jadi Allah nak tengok di mana kita apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama salaf, imanuka, ini tulis kata-kata hikmah, dikata imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanuk. Imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanuk.
tanda keimanan kamu itu iaitulah perkataan pertama keluar apabila diuji. Apabila diuji. Mana kita kata kita diuji dengan satu musibah. Lidah kita terus keluar Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah. Itu dia panggil tanda keimanan kita. Maknanya bila kita diuji, permulaan sekali yang kita keluar daripada lidah kita iaitulah kata-kata yang menunjukkan kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang tak beriman lain pula, bila diuji macam-macam dia punya bunyi kata-kata yang pelik-pelik ataupun macam geng-geng Syiah bila diuji Husain. Maknanya itulah agama dia. Agama dia agama Husain bukan agama Allah. Ini kita bimbang ni. Ni awal-awal Muharram ni cerita Husain sangat popular sekarang. Husain. Dia tak panggil Allah, dia panggil Husain. Jadi itulah dia panggil lisan dia Husain. Kerja dia panggil Husain. Ada kalanya ujian itu datang dalam keadaan kita senang dan ada kalanya ia datang dalam keadaan kita susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kata-kata yang sangat besar di mana baginda menjelaskan bahawa sifat orang mukmin semuanya baik, sebagaimana dalam hadis Nabi kata ajaban li amril mukmin, pelik urusan orang mukmin ni, semua urusan dia baik. Kalau diuji dengan kesenangan dia syukur, kalau diuji dengan kesusahan dia sabar. Hazal hadis rawahu Muslim. Maka para pencinta ilmu sekalian, kita fokuskan kepada tajuk yang kita bincang kini, iaitulah tentang mata. Tentang mata. Jadi bila sebut tentang mata, maka di sana ada beberapa perkara, iaitulah amaran ataupun peringatan tentang bahayanya mata yang boleh merosakkan, dan pandangan mata juga yang boleh memberi kepada kita peluang-peluang yang besar. Jadi dalam buku ini, alhamdulillah, mukaddimah itu panjang, jadi ana skip. Kita ambil fokus kepada tajuk. Sebab tajuk kitanya hanyalah sekadar bicara buku, bukan syarah kitab. Maka di sana ada 3 perkara. Yang pertama kita akan bagi kepada kelebihan, fadilat kelebihan menjaga mata. Kemudian kita pergi kepada 3 perkara ataupun beberapa bahayanya mata tu. So kalau tak jaga mata, apa bahaya dia? Tapi seperti biasa, bila ada penyakit dicari penawar. Itu kaedah yang dibuat oleh para ulama Islam, ada wadawa. Kata Syekh Ibn Qayyim, ada penyakit kena cari ubat. Maka insya-Allah kita juga akan mencari penawar bagaimana nak menundukkan pandangan mata kita supaya mata kita ni tidak melilau, tengok benda-benda yang tidak sepatutnya kita lihat. Baik, dia disulis di sini 3 atau 4 kelebihan menundukkan pandangan. Ada beberapa kelebihan menundukkan pandangan, muka surat 150. Muka surat 150. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, maknanya tak tengok benda-benda yang tak baik. Tak seperti kita berjalan tu tunduk je, kadang-kadang tunduk tengok dari bawah, menjeling juga, tak jadi. Maknanya tunjuk di sini makna kita tak tengok benda yang tak baiklah. Dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ilmu tadabbur, menarik para jemaah sekalian, Allah sebut di sini, dia suruh kita tundukkan pandangan. Kemudian di akhir ayat Allah kata, innallaha khabir, aku tahu apa yang kamu buat. Maknanya kamu tunduk ke tak tunduk, kamu tengok benda pelik ke tidak, kamu tengok yang haram ke tidak, Allah kata aku tahu, kamu jangan coba berani-berani buat perkara yang melanggar SOP ataupun melanggar syarat-syarat batasan yang dibenarkan. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga, menahan pandangan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan ke atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada perkara yang diperbolehkan untuk dipandang,
dan tahanlah pandanganmu daripada perkara yang diharamkan. Jadi maknanya menunduk pandangan mata merupakan asas dan langkah untuk menjaga kemaluan. Oleh kerana itu dalam ayat ini Allah SWT terlebih dahulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Jadi Allah Ta'ala mula jaga mata dulu. Sebab apa jaga mata? Sebab itulah yang dianalisakan oleh seorang tokoh penyair, nama dia Syekh Ahmad Syauqi. Tengok dalam muka surat 149. Syauqi kata apa? Dia kata nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa. Ini dipanggil tartib mantiqi. Kan? Nazratun bermula dengan pandang-pandang. Fabtisamatun, kemudian senyum-senyum. Fasalamun, kemudian berkirim salam ataupun menegur sapa. Fakalamun, maka mula bercakap. Famau'idun, ambil temu janji kat mana? Faliqa, maka bertemu. Jadi dia kata bermulanya kerusakan itu mari daripada pandangan. Ini jelaslah kepada kita ayat Quran sebut, Syauqi juga sebut dalam qasidah dia ataupun syair dia menunjukkan tertib mantiki dari sudut perjalanan. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata kutiba ala bani Adam nasibhu minaz zina. Setiap anak Adam tu ada bahagian dia yang dalam perzinaan. Benda ni tak boleh lepas, mesti kena. Maka mata itu zina dia tengok, telinga dengar, lidah cakap, tangan sentuh, kaki berjalan, hati berangan-angan. Wa yusaddiqu zalikal farju wa yukadzibu, tapi yang betul-betul orang yang zina ke tidak, ialah melalui faraj. Maknanya kalau faraj itu buat sungguh, maka betul lah dia zina. Tapi kalaulah orang panggil sekadar apa yang disebut tadi, itu dia panggil satu, tidaklah seperti dosa zina yang kena hudud dan sebagainya. Hadis ini rawahu Muslim. Hidup di akhir zaman dalam dunia yang serba moden hari ini, dugaan terhadap iman begitu berat sekali sebab peradaban yang dibina adalah berasaskan daripada peradaban kapitalisme dengan budaya jahiliah. Wanita yang dikatakan telah berpakaian tapi setengah daripada mereka yang berfashion dilihat seperti bertelanjang. Dan bagi mereka yang sudah dianggap lumrah, dan bagi mereka ia sudah dianggap lumrah, satu normalisasi bahasa sekarang, mana benda itu dah biasa. Orang biasa tengok tak ada apa-apa pun, dia kata tak ada masalah apa-apa, kita kata tak ada masalah apa-apa, itu semua itu bermasalah bagi dia. Kerana inilah menundukkan pandangan mata dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah memberikan banyak faedah dan kelebihannya. Di antara faedah dan kelebihan, yang pertama, mereka yang menundukkan pandangan mata akan dapat merasai manisnya iman dan kelazatannya. Dia panggil halawatul iman. Orang nak dapat kelazatan iman, dia kena tunduk pandangannya, jangan tengok benda lain. Di mana ia merupakan satu perkara yang lebih baik, lebih lazat daripada benda yang dia palingkan matanya dari melihatnya dan benda yang dia tinggalnya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak mau tengok benda-benda yang tidak baik. Sebab apa? Kalau kita tengok benda tak baik, akhirnya dia akan jadi satu benda yang normalisasi, asyik duk tengok ya benda, kita tak boleh dapat membeza lagi yang mana yang baik, mana yang halal, mana yang buruk, mana yang. Sebab apa? Sebab manusia sudah jadi macam satu benda biasa bagi dia. Perkara-perkara yang tidak baik itu kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak baik ataupun yang buruk daripada pandangan yang ada pada manusia itu. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena ingat. Maka yang pertama sekali yang kita dapat kelazatan iman, halawatul iman. Ini yang kita sangat-sangat nak, sangat-sangat perlu kepada mendapat kemanisan iman. Barulah dalam ibadat kita rasa seronok beribadat, kita rasa manis. Kalau tidak, ibadat pun macam tak bermaya, ataupun dia panggil tidak ada kelazatan, tak manis beribadat. Maka itu yang kita bimbang menimpa ke atas kita para jemaah sekalian. Baik. Maka sesiapa yang meninggalkan sesuatu ataupun kerana suatu apapun kerana Allah akan menggantinya dengan lebih baik.
Jadi kita tak tengok haram, kita pergi tengok halal. Kenapa nak tengok haram? Yang halalnya sudah ada. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu azza wa jalla khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, nascaya Allah Taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang baik daripadanya. Ini semua sekali lah. Mana kita tengok pandangan yang haram, kita tengok yang halal. Nak tengok apa benda nak tengok? Kenapa nak tengok wanita lain kan, sedangkan isteri kita sudah ada? Tengok je dia. Kan itu halal dan memang disuruh tengok pun. Disuruh tengok pun. Kata Syekh, hadis ini dalam Muslim, kata Syekh Ibn Qayyim, pandangan itu merupakan utusan hati. Hatilah yang mengutus pandangan untuk melihat apa yang boleh dikhabarkannya dari keindahan apa yang terlihat. Kemudian dari apa yang dilihat inilah munculnya rasa rindu yang kemudian berubah menjadi rasa cinta, yang seterusnya rasa cinta ini dapat berubah menjadi rasa cinta yang bersifat penghambaan sehinggalah hatinya menjadi hamba kepada apa yang dilihat, apa yang ditengok itu. Ini kita kata ini sangat berbahaya. Jadi yang pertama sekali yang kita nak panjang huraiannya di sini, maka yang penting bagi kita iaitulah untuk mendapat halawatul iman, mendapat halawatul iman. Orang yang dapat menjaga mata dia dapat satu anugerah yang besar. Anugerah besar apa? Anugerah yang besar tentang dia dapat satu kemanisan iman dalam hati dia, insya-Allah. Ada satu cerita menarik. Cerita ni menariklah dia kata. Cerita masalah tak jaga pandangan mata. Tajuk dianya, seorang laki-laki ni yang tak jaga pandangan mata, kalau dia kahwin dengan wanita seluruh dunia, andai ni. Ada seorang lagi yang dia tak kahwin. Semua bini dia tu huduh belaka, yang comelnya wanita yang dia tak kahwin tu. Itu bahaya. Allahu Akbar. Jadi kata di seorang laki ni, dia pergi jumpa dengan Tok Syekh dia jumpa Tok Guru dia. Aku heran dengan isteriku, dia kata. Dia heran dengan isteri dia. Sebelum kahwin dulu, dia kata waktu tu aku tengok dialah orang yang paling comel atas dunia. Sudah. Kemudian bila dia pergi meminang, ramai pula orang setara dengan dia ni. Bahkan lebih comel lagi pun ada pula. Bila aku kahwin, isteri kawan-kawan lebih cantik daripada bini aku pula. Kemudian berlalu beberapa tahun dia dengan kahwin, dia kata semua manusia atas dunia ni lebih comel daripada bini dia. Dia pun pening. Dia kata macam mana aku ni? Orang lain semua cantik kecuali bini dia tak cantik. Dia pergi jumpa Tok Syekh. Syekh dia kata, perangai tak jaga mata ni, kalau kamu kahwin dengan semua manusia atas dunia ni pun, tak ada orang yang cantik kecuali orang yang kamu tak kahwin. Habis dia kata, macam mana aku nak buat perangai anak ni? Syekh kata, senang je kalau mu nak ubah. Urdud basarak. Tundukkan pandangan matamu, maka insya-Allah semua orang atas dunia ni huduh kecuali isterimu seorang. Sebab dia tak tengok orang lain, dia tengok isteri dia je. Ini menarik kata-kata yang telah disebut oleh analogi cerita yang menarik. Maknanya hasil tak jaga mata maka jadilah dia. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak boleh lama satu tajuk. Kita berpindah kepada kelebihan yang kedua, jaga mata. Muka surat 157. Orang yang menjaga pandangan mata akan membuatkan hatinya menjadi bercahaya dan melahirkan firasat yang benar. Hati dia akan bercahaya, dia akan ada firasat yang benar. Dia kata nurul qalb. Jadi hati dia, firasat dia pun betul. Sebab mata dia tu tak tengok benda tak baik. Seorang laki-laki bernama Syah Abu Syuja' Al-Karmani berkata, sesiapa yang memakmurkan dan suburkan zahirnya dengan mengikuti sunnah, tak mahu ada sunnah dalam bab solat ke, selawat, puasa dan lain-lain amalan, demikianlah batinnya dengan selalu muraqabah. Muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, juga menahan dirinya dari mengikut syahwat-syahwat dan nafsu, dan menundukkan pandangannya dari melihat perkara-perkara yang haram, dan menjaga diri untuk tidak makan yang haram, maka firasatnya tidak akan meleset. Maknanya kalau dia tengok orang tu, dia teka, kena. Itu dia panggil farasatul mu'min.
Kita hari ni parasat kita banyak tak jadi. Banyak tak menjadi. Kita tengok kalau kita teka pun tak kena. Tak usah lagi apa lagi kalau duk main teka orak tangan lah, teka macam-macam. Itu semua tu khurafat belaka tu. Di kalangan para sahabat orang yang mempunyai farasat atau tilikan itu ialah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ni seorang yang sangat pemalu. Malu sangat. Sehingga kan Nabi SAW bila Utsman masuk, dia betulkan kain dia. Orang terkejut, ya Rasulullah. Tadi Abu Bakar masuk, Rasulullah relax je. Abu Bakar masuk, relax. Utsman masuk, kenapa betul? Nabi kata apa? Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang dimalui oleh para malaikat. Utsman ni sangat hayi, sangat pemalu orangnya. Jadi oleh kerana dia ni jaga sangat dia punya kedudukan, tak tengok orang siapa mereka, farasah dia pun di antara orang yang paling tepat dia punya farasah. Jadi kalau kita nak suruh mata kita ni hebat, tengok benda orang panggil nampak benda-benda yang Allah Ta'ala buka, maka kita kena jaga pandangan mata kita. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Kelebihan yang ketiga, orang yang menundukkan pandangannya akan timbulnya kekuatan, keteguhan dan keberanian hati. Allah SWT akan memberikan kepada orang yang menjaga pandangannya dari perkara yang haram berupa kekuatan pertolongannya. Sebagaimana Allah SWT memberikan cahayanya kepada orang ini berupa kekuatan hujah. Jadi daripada pandangan hujah dia pemantap, maka pada diri orang ini terkumpul dua kekuatan yang menyebabkan syaitan lari daripadanya, sebagaimana yang dikatakan dalam asar. Asar ni suatu kata-kata daripada sahabat. Innal ladzi yukhalifu hawahu yafruqu syaitanu min dhillihi. Sesungguhnya orang yang melawan hawa nafsunya, syaitan lari daripada bayang dia. Tengok bayang kata orang sekarang ni macam kita ni, tak boleh tengok bayang pun takut. Kita ni sekarang tengok barang, tengok kita pun dia tak lari. Sebab kita tak ada farasah, tidak ada kekuatan untuk berlawan dengan syaitan. Oleh kerana inilah, didapati orang yang mengikuti hawa nafsunya, diri yang hina, kelemahan jiwa, dan kehinaan hati yang memang dijadikan oleh Allah pada orang yang bermaksiat kepadanya, sesungguhnya Allah menjadikan kemuliaan bagi orang yang mentaatinya dan kehinaan bagi orang yang melakukan maksiat. Jadi siapa dia nak mulia, naklah dia ikut perintah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radiya anhu, manisa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu. Siapa dia mencari keredaan Allah Taala, walaupun dibenci oleh orang, Allah Taala redha. Jangan takut kita. Dan manusia akan redha. Sebab kita ikut redha Allah Taala. Manusia bahkan adalah seorang dua yang orang panggil termis. Itu tak sekira lah. Mana ada 100% orang suka dengan kita. Buat baik setara mana pun. Wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah. Siapa dia mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah Ta'ala murka. Manusia pun tak suka dengan dia. Jadi kata manusia, tak apa Tuhan marah, puas aku. Asal orang suka. Kita kata manusia pun tak suka, Allah Ta'ala lagi tak suka. Jadi ini cukup berbahaya. Maka hadis ini dalam Ibn Hibban, berkata sebagian ulama salaf, orang yang mencari kemuliaan di pintu-pintu pemimpin dan mereka tidak akan mendapatnya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dengan pemimpin, dengan orang-orang besar-besar ni, kita pergi untuk nasihat, tak apa. Tapi kalau kita pergi untuk merapu, untuk mengampu, jangan. Itu bahaya. Mengampu orang besar-besar ni sangat berbahaya. Sebab apa dia berbahaya? Sebab bila kita ampu mereka, dia tak sedar dia dalam kesalahan. Itu yang kita takut sekarang. Bila kita buat mengampu mereka, jadi mereka tak akan sedar, tak akan insah. Mereka dalam keadaan yang tidak betul. Jadi jangan kita cuba jadi benda yang tidak baik. Itu dia panggil yang ketiga, kita akan dapat kekuatan. Dan yang keempat, kelebihan yang keempat, siapa yang menjaga mata, mereka akan mendapat keberkatan dan ketaatan dalam hidup mereka. Alhamdulillah. Hidup kita dalam ketaatan, Allah Ta'ala akan beri keberkatan dalam hidup kita. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ayat surah An-Nur ayat 30 tadi, Allah Ta'ala perintah supaya tundukkan pandangan. Kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah Ta'ala, ketika mengulas balik ayat ini, Al-Ghazali kata apa? Ketahuilah bahawa saya telah perhatikan kepada ayat ini, ayat surah An-Nur 30 ini,
Maka dalam ayat ini ada 3 isu yang Allah bangkitkan. 3 perkara. Yang pertama, at-ta'dib. Allah nak mengajar soal adab. Berdasarkan daripada dalil, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan. Itulah didikan yang Allah terapkan kepada kita. Untuk itu setiap hamba wajib tunduk akan didikan Allah dan beradab. Mana kalau kita tak ambil arahan ini, mana kita tidak beradab. Jika tidak, berarti dia termasuk orang yang bersifat su'ul adab, buruk adab. Orang yang demikian tidak akan mendapat tempat dan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mu tak ikut dia. Allah kata aku suruh buat, kamu tak buat. Ini pasal. Yang kedua, mengandungi perhatian ataupun peringatan. Kalau kamu tundukkan pandanganmu, akan bersihkan, Allah Ta'ala akan bersihkan jiwa kita. Itu dia panggil cinta bersyarat. Mu nak kasih Allah, Allah nak bersihkan jiwa kamu, jaga pandangan. Yang ketiga, tahdid dengan hak. Ancaman. Arab ni payah. Tukar dia hak dengan hak, lain makna dia. Kalau kata tahdid dengan hak, maknanya buat sempadan. Kalau kata tahdid dengan hak, itu amaran. Ancaman. Kalau kamu masih tengok perkara yang tidak baik, Allah SWT sangat mengetahui. Tengok. Inna Allaha khabir bima yasna'un. Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang kamu buat. Akhir ayat ini memberi peringatan kepada semua manusia, khususnya orang yang mukmin, agar tidak pernah berfikirkan bahawa pandangan mereka tidak diketahui oleh Allah. Bukan saja pandangan, tapi motivasi manusia dalam memandang sesuatu juga diketahui oleh Allah. Allah sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, sama dengan yang zahir ataupun yang batin. Jadi di situ ada tadabbur kepada ayat ini. Makna dalam ayat ini ada adab yang Allah Ta'ala nak didik kita. Kemudian Allah minta perhatian, macam amaran, peringatan, jangan kamu langgar. Kalau langgar, kamu tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, kita berpindah pula kepada apa kebalasan orang yang tak jaga pandangan. Ini yang kita bimbang, kita takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana ini. Ada 5 perkara. 5 perkara dari sudut balasan. Yang pertama, syaitan akan menguasai hati. Allahu Akbar. Sebab itulah para ulama ada mengatakan pandangan mata adalah pintu yang paling besar menuju hati. Jadi hati dia mari ikut mata. Yang kedua, rusaknya hati. Kenapa? Kerana hati akan menjadi rindu kepada perkara yang tidak elok, yang telah dia lihat. Seperti menonton video-video porno, apa dia panggil, lucah, melihat wanita yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Itulah yang dipanggil rindu mengikut hawa nafsu, sebab hatinya telah ditawan oleh syaitan. Na'udzubillah. Sebenarnya pandangan yang haram dapat mematikan hati, seperti mana anak panah mematikan seorang atau melukainya. Kita kena ingat bahawa segala peristiwa bermula daripada pandangan, dan api yang besar bermula dari percikan yang kecil. Jadilah ada kata-kata, banyak kata-kata hikmah. Banjir yang besar bermula dari titisan hujan. Allahu Akbar. Ini hadis yang menunjukkan bahayanya maksiat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa, maka akan tertitik di hatinya satu titikan hitam. Tambah pula, akhir kali jadi tumpukan. Jadi makin gelap hatinya. Itu yang kita bimbang. Apabila dia tinggal maksiat dan dia istighfar, dia bertaubat, suqila, seolah macam dikikis, buang tumpukan yang titik hitam yang ada dalam hati dia tadi. Maka dengan sebab itulah kita kena sentiasa beristighfar, minta ampun bila kita buat benda-benda yang tidak baik. Bahaya yang ketiga, pandangan tadi melahirkan maksiat yang lain. Seorang ulama berkata, adakah orang yang bermaksiat akan merasai kelazatan ibadat? Jawapannya tidak. Mana hilang kelazatan beribadat. Merasakan bukan sahaja orang yang melakukan maksiat tidak merasakan kelazatan ibadat,
tapi juga bagi orang yang bercita-cita untuk melakukannya juga akan terhalang daripada halawatul ibadah. Hilang dia punya perasaan. Maka ini yang kita bimbang hari ini. Adakah kita merasa manis atau tidak dalam beribadat? Kalau tanya soalan ini menangis ya kita dah. Kita kadang-kadang kita baca Quran baru 3 muka. Rasa lama, sakit pinggang, sakit macam-macam sakit dah. Nah, kebah sana kebah sini kata orang. Tapi kalau baca cerita, masya-Allah. Tak usah baca cerita panjang-panjang lah. Baca grup ya, grup. Dia panggil mazhab WhatsApp ni. Grup WhatsApp kita dalam telefon ni. 2 jam tak pasti. Nah, kadang-kadang isteri mai ketuk atas kepala, bang, 3 kali dah panggil suruh makan. Tak mari-mari lagi awak. Khusyuk. Ini tu khusyuk. Tapi dalam ibadat khusyuk ke kita? Sungguh benar orang yang mengatakan bahawa sekiranya anda tidak merasa kuat mengerjakan sembahyang di malam hari dan puasa pada siangnya, itulah suatu tanda bahawa anda terbelenggu dengan dosa-dosanya. Na'udzubillah. Mana kita semaya tak kuat, nak puasa sunat pun tak larat. Lainlah kalau orang kerja, kalau dia puasa tak nak buat kerja, lain. Ni kita kerja pun tak juga. Relax hari cuti pun tak puasa juga. Oleh demikian, peliharalah dirimu dari melakukan sebarang dosa walaupun ia hanyalah dosa kecil. Jauhilah ia laksana anda menjauhkan diri dari minum racun yang berbisa. Hendaklah anda takut daripada melakukan dosa itu lebih dari takut dan gentar dari termakan racun yang akan matikan kamu. Itulah kata di para ulama salaf. Sahabat mengatakan bahawa orang mukmin tengok dosa seperti batu di atas kepala. Mana kita duduk di bawah lembah, ada batu besar nak jatuh atas kepala. Itu orang mukmin dengan dosa. Tapi orang munafik dengan dosa, na'udzubillah, seperti lalak di atas hidung. Munafik kata, lalak buat gini ya hilang. Tapi orang yang betul-betul mukmin takut dia dengan dosa. Maka kita jangan berani. Setengah orang ni over, dia kata, apa susah buat dosa? Nah, nanti sudah program buat dosa, kita pergi Mekah. Sebelum pergi buat maksiat tu, daftar dah lagi umrah. Kita kata subhanallah. Senangnya hidup awak dah. Sampai Mekah duduk kau duduk selfie ya, selfie depan Kaabah, selfie naik skuter. Orang lain tawaf sakit kaki dekat Kaabah, dia duduk naik motor skuter rang sana sini. Kita kata itu tidak memberi bekas dalam jiwa, sebab kita pergi sekadar nak tunjuk dengan orang kita buat maksiat pun kita pergi juga ibadat. Jangan. Bahaya yang keempat, terancam akan jatuh kepada zina wal iyazubillah. Sebab punca dia mari daripada mata. Ibnu Qayyim berkata bahawa pandangan mata yang haram akan melahirkan fikiran, lintasan fikiran. Lintasan fikiran melahirkan idea. Sedangkan idea memunculkan nafsu. Lalu nafsu melahirkan kehendak. Kemudian kehendak itu mengukuh hingga menjadi tekad yang rugi dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan, yakni akan pergi kepada zina wal iyazubillah. Mana satu-satu dia punya peringkat naik. Akses terhadap pornografi yang begitu mudah hingga kalangan anak-anak sekalipun telah menjadi pencetus peningkatnya pemerkosaan dan seks bebas. Semuanya bermula dari mata yang khianat terhadap larangan-larangan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, bahaya yang kelima, tengok benda tak baik ini, lupa kepada ilmu, na'udzubillah. Ilmu yang kita belajar, kita akan terlupa. Tak ingat. Syekh Imam Waqi' Ibn Jarrah, salah seorang guru kepada Imam Syafi'i, berkata, ketika Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i ini macam rekod zaman kita ini. Kalau dia dengar aja dia hafal lalu. Tapi hari itu dia mengadu pada guru dia, payah nak mengapa, payah ingat. Kita kata Masya Allah. Kalau zaman kita ni 40 kali baca pun tak ingat lagi. Nah, apa lagi kita nak mengadu? Tak boleh nak mengadu dah. Syafi'i bila mengadu, Syekh dia kata apa? I'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dia kata ketahuilah bahawa saja ilmu yang Islami inilah, ilmu yang baik ini daripada Allah, daripada Allah. Cahaya Allah Ta'ala tidak diberi kepada orang yang buat maksiat wal iyazubillah. Kebiasaan seorang menahan pandangan daripada hal-hal yang diharamkan akan menjadikan hatinya bersih. Kebersihan hati memudahkan masuknya nur atau cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla ke dalamnya.
Sebaliknya apabila sudah menjadi kebiasaan memandang perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka lama-kelamaan akan menjadikan hatinya kotor dengan kemaksiatan dan dosa yang lama-kelamaan semakin menutupi kebersihan hatinya sehingga sukar ditembus oleh nur hidayahnya. Baik, itu dia panggil 5 penyakit berbahaya, virus yang berbahaya melanda hati apabila tidak dijaga pandangan mata. Kita berpindah kepada tajuk yang terakhir. Apakah ubat dan penawarnya? Jadi itu yang penting bagi kita, mencari ubat, mencari penawar. Di sini ada 12 perkara, insya-Allah ana sebut secara ringkas-ringkas. Satu perkara 1 minit boleh. Kata para ulama, melakukan kebajikan akan membuatkan kita nak melakukan kebajikan yang lain. Dia panggil benda yang baik akan melahirkan kebaikan. Kebaikan melahirkan kebaikan. Bila kita puasa, kita nak solat. Bila ada solat, kita nak baca Quran. Sudah baca Quran, kita nak istighfar. Sudah istighfar, kita nak sedekah. Maknanya kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dia beranak kebaikan. Dan tidak boleh meninggalkan perkara maksiat kecuali orang yang benar-benar yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Payah. Allahu Akbar. Kita, pengalaman saya lah menguruskan jemaah haji ni. Di antara perkara yang kita nasihat, pakcik-pakcik ni mari Mekah ni tinggallah rokok. Dia kata, hak ni Ustaz, kalau saya boleh tinggal awal ni, makna awal lagi haji mabrur. Sampai begitu dia punya mempertahankan dia punya haji Marlboro, dia tak mau tinggalkan. Bahaya sekali. Payah kita nak cerita. Kalau kita betul-betul mahu bertaubat, kita kena buat perkara yang menyalahi kehendak syaitan. Tengok ni. Contohnya kalau kita berniat mahu meninggalkan maksiat, berniatlah seperti ini. Dengar dia panggil niat. Kalau aku buat maksiat, bermakna aku kena menunaikan solat sunat 2 rakaat. Kita niat ni jangan nazar. Kalau nazar kan susah pula. Kita niatlah hati kita je. Kalau dia base, ana tak pastilah Ustaz Hafiz. Dalam masyarakat Melayu ni kalau dia kata berniat tu macam bernazar dah. Berniat macam bernazar dah. Berniat, saya berniat kalau anak saya dapat sekian nak makan kambing. Dia nazar. Tapi kalau kita tak usah nazar lah. Sebab nazar tu dia kena kata wajib ke atas aku. Sekiranya aku dapat projek sekian-sekian, wajib ke atas aku sembelih kambing. Baru jadi nazar. Ni dah dia kata, dia kata, aku ni kalau aku isap okok, aku kena solat 2 rakaat. Tak sampai seminggu. Ni ada cerita orang ni, dia mula-mula dia lain. Dia kata, kalau aku isap okok, aku nak sedekah RM2. Sebatang RM1. Sebatang RM1. Jadi setiap malam dia pergi masjid, dia sedekah RM10 sebab 10 batang dia. Sebulan tak berhenti lagi rokok. Dia kata banyak dah duit habis ni. Macam mana nak buat? Dia pergi jumpa Tok Syekh. Syekh kata, mu niat apa? Niat nak isap rokok, sebatang RM1. Sedekah. Setelah dah sebulan dah, habis piti banyak dah saya ni. 10 hari sehari, RM10 sehari dah. Berapa? 300 dah. Sebulan. Habis. Bahkan rasa nak tambah pula rokok. Sebab syaitan bagi tahu, lagi banyak kau isap, lagi banyak sedekah. Tak berhenti juga dia. Dia kata, Syekh kata, silap. Ada lagi syaitan yang lebih tak suka. Dia tak suka kita solat. Tak suka solat. Sebab dia terpelanting daripada syurga dulu dengan sebab sujud. Tak mau sujud pada Adam. Maka dengan sebab sujud dia terkeluar dari syurga. Jadi sekarang ni kita lawan syaitan dengan kita niat benda yang dia tak suka. Dia pun niat. Sebatang 2 rakaat. Dia kata tak sampai seminggu. Syaitan kata berhentilah rokok tu. Malam-malam duduk qada, duduk solat. Malam-malam 20 rakaat. Baik kau berhenti. Jadi akhir kali terberhentilah dia. Itu dia panggil. Jadi kita nak cari penawar dengan syaitan ni, kena cari yang dia tak suka. Sedekah pun dia tak suka, tapi dia lebih ringan bagi dia daripada kita solat. Dia ringan daripada kita solat. Solat lebih bahaya bagi syaitan. Berikut adalah beberapa cara atau yang boleh kita sebutkan ubat dan penawar dalam menjaga pandangannya, insya-Allah. Yang pertama,
kita kena buat perbandingan. Kita kena sentiasa ingat bahawa benda-benda yang bermaksiat yang kita buat ini seronoknya hanyalah sekejap saja, tapi ianya boleh menghalang keseronokan yang abadi di akhirat. Ada orang buat kata-kata, dia kata nikmat hanya sejengkal. Ini bahasa dia lah. Dia kata nikmat hanya sejengkal. Orang yang makan benda haram, sejengkal lidah tu ya, lepas pada masuk halkum, tak rasa apa-apa dah. Betul tak? Oh, sedapnya makan. Tapi kalau makanan dah ditelan ke dalam mulut, ke dalam tengkuk, ada rasa? Tak rasa. Sama juga orang yang melakukan perzinaan, wal'iyazubillah. Zina, nikmat hanya sejengkal. Tapi lepas pada tu, penyesalan yang berterusan. Jadi kita kena bandingkan. Aku ni kalau aku tengok benda tak baik ni, nikmat hilang, banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, maka kita kena beringat. Yang kedua, kena belajar cara para ulama soleh yang berhadapan dengan situasi ini. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ada seorang yang sentiasa berjalan menundukkan pandangannya saja. Orang yang dimaksudkan itu ialah Imam Ar-Rabi' Ibn Husain. Pada suatu hari, lalulah di depannya sekumpulan wanita. Maka dia menundukkan kepalanya hingga wanita tersebut menyangkakan dia buta. Buta apa cik ni, tak tengok pun kita. Para wanita itu pun berlindung kepada Allah Ta'ala dari ditimpa kebutaan. Jadi maknanya sampai mereka, dia ni jaga sungguh nah. Kan? Maknanya tak tengok. Kita sekarang ni masalah. Kalau mari contohnya muslimah lah, hajah ni mari tanya soalan. Dia mari duduk depan kita. Kita tak tengok dia, kita tunduk ke lain. Dia cakap orang ustaz dia sombong lah, tak tengok saya. Kita tak boleh tengok orang, kita nak dengar soalan dia je. Dengar soalan, lepas tu kita jawablah soalan. Jadi tak payahlah tengok tuan. Tak puas hati pula. Dia kata ustaz tak tengok dia. Macam-macam dia punya kacau. Yang ketiga, kita perlu sentiasa ingat bahawa Allah SWT selalu mengawasi perbuatan kita. Dan kita adalah malu kepada Allah tak kala bermaksiat kepadanya dengan membebaskan pandangan kita tanpa menundukkannya. Di mana saja kita berada, ingatlah bahawa Allah pasti mengawasi kita. Sama ada kita berada dalam bilik sendiri, di hadapan komputer, sekarang ni ada di depan bersama dengan gadget, alat-alat yang ada di tangan kita, yang kita boleh akses, boleh tengok apa yang kita nak. Jadi kita kena ingat bahawa Allah yuraqibuna, mengawas kita. Yang keempat, perlu ada perasaan khauf, iaitu takut pada Allah Ta'ala yang telah memadamkan syahwat kita, yang boleh memadamkan syahwat kita. Bagi yang takut kepada Allah punya keutamaan yang besar. Dia dijanjikan akan mendapatkan 2 syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 syurga dia dapat. Surah Ar-Rahman yang selalu kita baca. Kesan daripada orang yang takut pada Allah Ta'ala adalah meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Itulah yang mendapatkannya 2 syurga. 2 syurga itu terdapat bekas perhiasan, bangunan dan isinya yang diperbuat daripada emas. Salah satu daripada 2 syurga diperuntukkan kerana meninggalkan yang haram, dan syurga lainnya pula diperuntukkan kerana melakukan ketaatan. Jadi dia dapat 2 syurga, 1 syurga dengan sebab tinggal, 1 syurga dengan sebab dia buat. Allahumma ja'alna min ahlil jannatain. Ya Allah, jadikan kami ni orang yang dapat 2 syurga ini. Yang kelima, ingatlah bahawa matamu akan menjadi saksi atas perbuatanmu pada hari kiamat. Kita selalu baca surah Yasin kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami tutupkan mulut, tangan yang bercakap. Sama jugalah. Mata kita akan jadi saksi kepada kita di akhirat esok bahawa dia ni suka tengok benda-benda yang tak baik, benda yang tak molek, benda yang yang tidak patut ditengok, macam-macam. Yang keenam, ingatlah ada malaikat yang akan mengawasimu dan mencatat seluruh perbuatanmu. Jangan sampai malaikat mencatat bahawa engkau telah memandang wanita yang tidak halal bagimu. Malulah engkau kepada malaikat yang tersebut. Yang ketujuh, berusaha bersungguh-sungguh untuk membiasakan diri menjaga pandangan. Dan sesiapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Jika jiwamu terbiasa menundukkan pandangan, maka kelak akan menjadi mudah bagimu
walaupun pada mulanya memang terasa sangat sukar. Jadi mula-mula payah, lepas tu dah kita biasa, alhamdulillah. Namun berusahalah. Yang ke-8, jauhkan dirimu daripada melihat hal-hal yang tidak perlu. Caranya ketika engkau berjalan, engkau memandang ke bawah dan ke arah jalanmu, dan jangan engkau membebaskan pandanganmu ke kanan kiri dan ke belakang, kerana sesiapa yang membebaskan pandangannya pasti akan menjerumus untuk memandang perkara yang haramkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana bebas tengok satu kali itulah itu mana. Yang ke-9, banyak membasahi lisan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir merupakan benteng daripada gangguan syaitan. Biasakanlah dirimu dengan membaca zikir pagi, petang. Demikian juga zikir-zikir lain yang telah kita ajar. Dan ustaz kita dah ajar ada zikir pagi, zikir petang yang kita kena buat. Yang ke-10, jika engkau belum bernikah. Mana untuk orang muda-muda yang tak ada pasangan, maka bernikahlah. Sesungguhnya dalam pernikahan terlalu banyak manfaat untuk membantu engkau menundukkan pandangan matamu. Jadi dah kita ada isteri, dah tengok apa orang lain. Tapi masalahnya, dia tak jaga, kalau tak jaga pandangan mata, ada isteri pun nak tengok juga orang lain. Itu kerusakan yang berlaku dalam masyarakat. Tadilah seperti kita cerita tadi, budak itu mengadu pada syekh, semua benda, semua orang tadi comel aku kecuali bini dia. Sebab dia tak jaga pandangan mata. Sesungguhnya dalam pernikahan terlalu banyak manfaat untuk membantu engkau menundukkan pandanganmu. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis, ya ma'syaras syabab, orang muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di kalangan kamu yang mampu berkahwin, kahwin. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri. Kahwin itu boleh menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Sehingga Nabi kata apa? Kalau tak mampu kahwin, puasa. Lemahkan nafsu. Tapi masalah kita sekarang ni, puasa zaman kita ni makin lemah kan makin kuat nafsu, tak tahu. Sebab duk mainnya bazar lah, macam-macam makanan yang dalam muzium semuanya keluar bulan Ramadan. Lepas Ramadan tak ada pula. Dia kata hanya di bulan Ramadan. Kita puasa nak tahan nafsu jadi kuat lagi. Dengan keimanan dan rasa takut dalam hatinya, seseorang boleh saja menahan pandangan matanya dari yang haram. Akan tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dengan bernikah seseorang akan lebih dapat menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya kerana dia boleh menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, iaitulah isterinya. Jadi kata Nabi, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita itu datang dalam rupa syaitan yang menggoda dan dia pergi pun ikut rupa syaitan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datanglah isterimu. Tengok wanita ni kamu rasa apa ni, terancam, tergoda, balik cari isteri. Kerana yang demikian itu dapat mententeramkan gelojak syahwat dia. Sebab yang ada pada wanita tu ada pada isteri dia. Apa masalah? Yang ke-11. Jika engkau telah beristeri, ingatlah bahawa dengan membebaskan pandangan syaitan, menjadikan engkau tidak menikmati apa yang telah Allah halalkan bagimu. Ini bahaya ni. Syaitan menghiasi perkara yang haram yang telah engkau lihat dengan seindah-indahnya, sedangkan tidak sesuai dengan hakikat. Sesiapa yang menjaga pandangannya, maka dia akan menemukan kenikmatan pada apa yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang ke-12, pengorbananmu dengan menahan mata dari memandang perkara yang cantik dan menawan, namun diharamkan bagimu, akan digantikan oleh Allah dengan perkara yang lebih baik lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita baca tadi, innaka lan tad'a syai'an lillah illa abdalakallahu ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu kerana Allah, kecuali Allah akan menggantikan bagi engkau yang lebih baik darinya. Kalau nak cari baik, cari. Jika apa yang akan engkau pandang adalah wanita yang cantik, ingatlah bahawa Allah akan menggantikannya dengan lebih jauh lebih cantik dan lebih menawan, iaitu bidadari dalam syurga nanti, comel, tak ada tai hidung, tak ada hingu, tak bangun, tak ada ketiak busung, tak ada belaka-belaka. Ingatlah janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, iaitulah bidadari di syurga yang kecantikannya tidak boleh dibandingkan dengan wanita di dunia. Betapapun engkau berusaha untuk membayangkan kecantikannya, maka engkau tidak akan pernah boleh membayangkannya. Bidadari lebih cantik dan lebih menawan daripada yang engkau khayalkan. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di syurga apa yang tidak pernah mereka lihat
dan tidak pernah mereka dengar dan tidak pernah terlintas dalam hati mereka. Itulah dua belah perkara yang dapat kita susun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, insya-Allah. Jadi tamatlah perbincangan kita. Setakat itu dulu Ustaz Hafiz, apa yang dengan masa pun yang sudah tamat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman di atas perkongsian dan kupasan secara ringkas sabda bab yang ke-7, menjaga mata daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dibawakan kaedah rawatan dan mudah-mudahan semua itu yang kita dengar itu memberi manfaat kepada kita semua dan dapat mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sudah pun 10.28. Ustaz, satu soalan saja berkenaan dengan firasat itu tadi. Adakah firasat juga termasuk dalam salah satu di antara pecahan ataupun cabang wahyu? Dia kata ilmu firasat ni ilmu pandangan mata bagi orang yang baik. Macam kalau kita kata wahyu, tidaklah wahyu, cuma lebih kepada ilham. Dia panggil ilham bagi manusia biasa, wahyu. Jadi bagi orang yang pandangan mata dia, yang dia jaga, bersih hati dia, mana kalau dia tengok itu banyak. Anda ingat lagi cerita Daud tu. Ustaz Api ada ingat dia cerita Daud? Daud dia cerita dia orang putih, orang Amerika tak silap saya. Dia belajar di Universiti Madinah. Dia ni Daud ni kuat tahajud. Malam-malam dia tahajud, bila masuk dalam kelas dia mengantuk. Dia tidur dalam kelas. Tok Syekh tak marah. Syekh tengok dia tidur, Syekh biarkan. Budak-budak Arab yang serba merah ni bila tengok orang putih tidur, Syekh tak marah. Dia orang putih telimuk tidur juga. Syekh marah, dia kata, gom, ya balak, gom. Dia budak-budak ni marah, dia kata, Syekh, tak adil kau ni. Ni Inggeris ni tidur mu tak marah. Aku tidur kau marah. Syekh kata apa? Dia kata, nam ya Daud. Orang putih nama Daud. Nam ya Daud, fa inna naumaka min qiyamil lail. Tidurlah Daud. Aku tahu engkau mengantuk ni sebab kau banyak berjaga malam. Engkau geng-geng pemuda-muda ni jangan tidur seorang pun sebab engkau malam-malam bukan tahajud, duduk bual-bual. Kau jangan tidur, Daud boleh tidur. Kita kata itu farasah. Maknanya dia tengok muka orang cantik. Dia ramai orang sekarang ni sebagaimana yang Abdullah bin Salam, dia bila tengok dia kata, aku tengoknya muka Nabi, aku tahu laisa bikadzab. Muka ni muka bukan orang pembohong. Jadi kita hari ni pun kadang-kadang kita tengok, kita lah tak ada lah farasah kita ni Ustaz Api. Tapi ada muka-muka orang yang kita tengok, kita serabut tengok. Muka dia ni aku tak boleh lah. Tak boleh tengok. Kita bukan benci kerana dia seorang Muslim, tapi kita benci dengan tingkah laku dia, perangai dia dan sebagainya. Kita mengatakan wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dan semua yang hadiri usrah kita pada malam ini. Kita tangguhkan dulu Datuk dengan bacaan doa ringkas daripada Al-Fadhil Datuk Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, curahkanlah dalam hati kami keimanan yang jitu, yang mantap, dan jadikanlah hati kami ini hati yang mencintai kebenaran, mencintai kedamaian, mencintai perkara-perkara yang baik. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini benci kepada benda mungkar dan maksiat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik. Wa absarana minal khiyanah, dan mata kami daripada khianat, memandang perkara yang tidak baik, memandang pada haram, ataupun memandang dengan pandangan dengki kepada orang yang menyebabkan orang itu binasa dengan sebab mata kita, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, curahkanlah kepada mata kami ini mata, biarlah mata seperti mata lebah, mencari yang kebaikan, tidak mencari yang buruk dalam kehidupan kita, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahu hassin farjana. Ya Allah, jagakanlah faraj kemaluan kami juga daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.